Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 41. Muka surat 41, baris yang ketujuh daripada bawah. Baris yang ketujuh daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yang kedua daripada dua perkara yang melepaskan diri daripada dosa dengki. Dan yang kedua daripada dua perkara yang melepaskan diri daripada dosa dengki. Bahawa engkau benci engkau daripada diri engkau akan kasihnya, akan berkenan diri engkau hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila menyertai oleh benci engkau yang menyebab akan dia akan benci engkau oleh agama dengan suka engkau maka apabila menyertai oleh benci engkau yang menyebabkan benci itu oleh agama, menyertai benci itu dengan suka engkau akan hilang nikmat yang menyebab akan dia akan suka engkau akan hilang nikmat itu oleh tabiat, oleh perangai manusia. Nascaya tertolak, yakni lepas daripada engkau oleh dosa suka engkau itu, dan tiada diwajibkan atas engkau mengubah akan tabiat, kerana tiada kuasa engkau atasnya, atas mengubah akan tabiat pada kebanyakan kelakuan. Dan yang kedua daripada dua perkara yang melepaskan diri daripada dosa dengki. Kita masih lagi pembicaraan sifat kecelaan yang keempat, iaitu dengki. Dengki ini cita di hati akan hilang nikmat orang lain, ataupun cita di hati turun balak ke atas orang lain. Itu dia punya takrifan dengki. Yang mana dengki ni haram
ijma' ulama serta dosa besar. Dengki ni dosa besar, dan dengki ni salah satu penyakit hati yang paling besar, yang mana kebiasaan kita didatangkan contoh penyakit hati, sifat kecelaan di hati, di antaranya dengki. Contohnya dengki, riak, takabur. Ni hak tiga ni, hak biasanya didatangkan sebagai contoh daripada sifat kecelaan di hati. Dengki, takabur, riak. Ni tiga-tiga ni dosa besar belaka ni. Dengki dosa besar, takabur dosa besar, riak dosa besar. Ni hak di antara penyakit hati yang paling besar. Kemudian didatangkan beberapa sebab punca menyebabkan timbul dengki, di antaranya kerana berseteru. Itu di antara sebab yang paling besar. Di antaranya kerana takabur, dan di antaranya kerana jahat, keji, nafsu semata-mata. Kemudian didatangkan macam mana untuk mengubati, dengan bahawa menghilangkan sifat dengki di hati kita. Didatangkan dua, iaitu ilmu dan amal. Ilmu mengetahui bahawa dengki ini memberi mudarat akan diri kita sendiri, sama ada mudarat dunia dan juga mudarat agama atas diri kita sendiri. Mana mudarat dunia? Apabila kita dengki, maka hati kita sentiasa keluh kesah, sentiasa duka cita yang berpanjangan. Sebab orang yang kita dengki itu, supaya hilang nikmat tak hilang, bahkan terkadang nikmatnya bertambah-tambah. Maka hati kita sentiasa duduk dalam keadaan duka cita. Itu mudarat kita atas dunia. Mudarat agama tadilah, dengki ni haram, dosa besar. Dengki ni membatalkan pahala kebajikan kita. Dengki ni membatalkan pahala kebajikan kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu yakulul hasanati kama takulun narul hatab. Dengki akan membinasakan akan pahala kebajikan, sebagaimana memakan oleh api akan kayu api yang kering. Itu bandingan. Mana dengki ni akan membinasakan, membatalkan pahala kebajikan kita, yang mana kebajikan kita tu ada pahala kebajikan yang sebenar. Kebajikan yang sebenar barulah ada pahala, dengan akidah yang betul. Kita buat kebajikan tu pula betul dari segi dia punya hukum hakam dia. Kita buat kebajikan tu ikhlas semata-mata kerana Allah, adalah pahala. Dengki ni akan membinasakan pahala kebajikan kita yang sepatutnya menjadi bekalan kita pada hari akhirat. Kenapa? Kerana dengki itu dipanggil mudarat kepada agama kita sendiri. Itu ilmu macam mana untuk menghilangkan sifat dengki di hati kita. Dengki ni dimurkai oleh Allah. Kerana apa? Kerana orang yang dengki ni seolah-olahnya dia tidak reda, tidak setuju, tidak berkenan dengan pembahagian nikmat yang telah dibahagi oleh Allah sedia kala lagi. Seseorang yang didengki, cita di hati supaya nikmat seseorang tu hilang. Nikmat seseorang itu adalah pembahagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila hati cita supaya nikmat tu hilang, jadi kita ni tidak reda, tidak terima dan tidak setuju.
hak pembahagian nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dengki. Ini mudarat kepada agama kita sendiri. Kemudian dengki ini tidak memudaratkan dunia dan agama kepada orang yang kita dengki. Orang yang kita dengki nikmat dunia dia tak kosek pun. Bukan orang yang didengki ni pula dapat manfaat agama. Sebab apa? Sebab dipindahkan pahala kebajikan orang yang dengki kepada catatan pahala orang yang didengki akannya. Tengok orang yang didengki tak ada mudarat apa-apa, bahkan dapat manfaat agama kerana dapat pahala. Pahala mana? Pahala yang dipindahkan daripada orang yang dengki kepada orang yang didengki akan dia tu. Jadi orang yang didengki tak ada kena mudarat apa-apa, bahkan dapat kebajikan pula. Ini ilmu macam mana untuk perobat, untuk menghilangkan sifat dengki di hati kita. Kemudian didatangkan pula tabiat manusia. Tabiat manusia ni apabila seseorang, contohnya seterulah contohnya dapat nikmat, tabiat manusia ni dia akan tak akan setuju, tak akan suka orang yang seteru tu dapat nikmat. Itu tabiat manusia. Jadi maknanya usaha dah untuk menghilangkan penyakit dengki. Tapi oleh kerana tabiat manusia, perangai manusia gitu, nak menghilangkan sifat dengki ni tak hilang juga. Lepas tu macam mana pula dalam keadaan sifat dengki ni tak hilang, tapi kena usahakanlah supaya sifat dengki ni hilang daripada hati kita. Tak hilang juga. Jadi macam mana pula dalam keadaan sifat dengki tak hilang di hati kita, nak lepas diri kita daripada dosa dengki. Nak lepas daripada dosa dengki. Nak lepas daripada dosa dengki dengan dua perkara. Ada dua perkara ni, maka lepaslah daripada dosa dengki, hak kata dosa besar tu. Dalam keadaan hati itu masih lagi ada sedikit sebanyak sifat dengki. Hak saya buat contoh sebelum ni, orang yang sama-sama berniaga. Berniaga pula sebelah menyebelah. Sebelah menyebelah, macam awak contoh terdahulunya berniaga di pasar. Pasar tu sebelah menyebelah. Dibubuh setepak. Kalau ikan setepak, kalau ayam setepak, kalau sayur setepak, kalau kata santan setepak. Pandai ni, tempat yang sama. Maka di situ kadang-kadang sambutannya memanglah ada tempat yang agak ramai orang kerumun. Ada tempat tu tak berapa ramai. Hak tu hak kita tengok pada masa kita pergi beli tu lah. Dapat situ ramai semua orang. Mungkin kerana dia pandai layan ke macam mana, hak masa kita pergi tu. Tapi hak masa pergi tu tempat tu semua orang ramai. Tak kata duduk lama, tapi kalau kita pergi situlah orang ramai. Padahal sama-sama ni. Sama-sama. Kalau kira-kira kalau pasar ni, harga sama je, dia letak dah harga di situ. Sama je harga. Kata tengok harga. Harga ikan tu kan, dia letak situ sekilo berapa. Sama je. Nanti sama je letak harga. Kalau ayam pun sama je sekilo berapa. Tapi kadang-kadang sambutan tu. Ada tempat yang mana sambutan dia ramai, ada tempat kurang. Ni mulalah ni. Apa dia ni? Mari di hati cita supaya sambutan dia tu biar jadi merosot. Tu cita di hati. Ni, faham tak? Tu tabiat manusia tu. Dia di antara punca dengki adalah berseteru. Dan di antara punca dengki juga adalah kerana bersaing.
Punca dengkinya apa? Kerana kita takut lupa akan satu-satu maksud, satu-satu tujuan. Mana maksud tujuan kitanya? Nak dapat pelanggan. Jadi masing-masing tujuan yang sama pada ni. Jadi tujuan yang sama. Sama-sama nak supaya pelanggan mai ramai. Barang yang kita berniaga tu laku. Jadi maksud yang sama. Dia panggil apa ni? Saingan. Bersaing. Saingan ni lah di antara punca yang menyebabkan dengki. Di antara punca selain daripada berseteru, selain daripada takabur, selain daripada keji nafsu semata-mata, di antara juga kerana saingan. Ada ni. Kalau kata buka kedai makan sederek. Kedai makan belaka sederek. Ada kedai penuh, ada kedai kurang. Kadang-kadang tak ada orang. Tuannya tunggu juga. Apabila tempat sebelah tu penuh dah meja. Tambahan sekarang ni pula meja cepat penuh. Sebab semejanya 2 orang 3 orang gitu je. Apabila meja penuh, barulah pergi ke sebelah kalau tak ada orang tu. Ada ni? Nampak situ tu? Makna orang pergi kepada kedai sebelah tu bukan nak pergi, tapi kerana hak kedai yang nak pergi tu tak ada tempat dah. Tak ada kursi, tak ada meja dah. Jadi macam mana hati hak ni hak kurang sambutan. Yang mana masing-masing bersaing cari tujuan maksud yang sama. Ni kadang timbul di hati cita supaya nega hak maju tu jadi merosot. Mujahadah dah nak hilang sifat dengki tu, tapi tabiat manusia payah nak hilang. Jadi macam mana nak jadi top dosa? Supaya top dosa, walaupun sifat dengki tu kita belum dapat hilangkan lagi. Cuba kita fikir sendiri, kalau kita duduk tempat yang seumpama tu, macam mana? Bersaing seumpama tu, sebelah menyembelah seumpama tu, macam mana? Ni kira hak memang disusun dah gitu. Pasar disusun dah, kita mari berniaga kemudian. Kalau kata kedai makan sederek itu memang disusun dah kedai makan seumpama tu. Sama telah pula kita yang memulai perniagaan, kampung kita, tepi jalan, depan rumah kita, kita yang berniaga. Bila kita berniaga kita jadi maju, orang lain pun tiru berniaga benda yang sama dekat-dekat dengan kita. Hak tu macam mana hati? Kebetulan pula dia tiru kita, dia pula hak laju. Kita pula hak merosot. Macam mana? Tadi macam pasar, tak boleh nak kata apa. Sebab memang disediakan tempat seumpama tu. Kalau kata kedai makan sederek tu, memanglah pihak bandar raya ke daerah ke memang disusun kedai seumpama tu supaya teratur. Macam mana kalau kita yang berniaga hak mula-mula, lepas tu orang pun berniaga sama, benda yang sama, tiru kita. Tabiat manusia macam mana? Ilmu ada dah. Kita sudah tahu dah hukum hakam. Kita mujahadah dah supaya hilang sifat dengki itu. Bahagian masing-masing dah. Rezeki masing-masing. Memanglah itu pegangan kita, rezeki masing-masing. Tapi oleh kerana tabiat manusia ni kalau bersaing seumpama tu, mudah timbul cita di hati supaya hak nikmat hak orang lain tu Tuhan tarik balik. Jadi maknanya sukar untuk hilangkan sifat dengki kerana berlawan dengan tabiat manusia. Jadi macam mana pula untuk melepaskan diri engkau daripada dosa dengki? Dua perkara. Yang pertama dahulu, jangan kita zahirkan dengki itu kepada anggota zahir kita. Dia dengki di hati. Bila dengki di hati ni akan keluar di lidah. Sebab daripada hati akan keluar kepada 7 anggota zahir.
Mata, telinga, lidah, kaki, perut, kemaluan, tangan, kaki itu rajanya adalah hati. Bila hati itu dengki, akan keluar di lidah. Percakapan orang dengki ni macam mana? Percakapan orang dengki ni dengan umpat, dengan fitnah, dengan untuk menjatuhkan, untuk berlawan. Kita fitnah lah, kita adakan cerita dia menega tu nampak maju tu kerana apa? Kerana dia main tu bomo tu. Dia ada ubuh barang tak baik tu, sebab tu jadi orang suka sangat pergi kedai dia contoh. Mari mana ni timbul fitnah seumpama ni? Sebab hati dengki biar nikmat dia hilang. Pada ni. Kemudian itu percakapan, perbuatan orang dengki macam mana pula? Maka macam mana nak lepaskan dia daripada dosa dengki? Jangan menzahirkan dia di lidah. Jangan menzahirkan di anggota kita. Duduk di hati sudah. Hak zahir ni kita buat sebaliknya. Bukan kata jangan menzahirkan di lidah, bahkan menyalahi pula. Menyalahi macam mana? Kita puji dia. Mana dia menega bagus, dia menega bersih, dia menega, kita angkat. Pandai ni. Orang dengki ni dia nak jatuh. Dia kerjaan dia tak bersih begitu begini, tu orang dengki. Menyalahi buat sebaliknya, puji. Pandai ni. Jangan menzahirkan hak di hati itu, di lidah, di perbuatan, bukan sebaliknya pula. Supaya apa? Supaya lepas kita daripada dosa dengki. Walaupun dalam hati ni ada cerita di hati ni, tapi jangan menzahirkan di anggota hak zahir kita. Jangan keluar sampai di anggota zahir, termasuk lidah dan anggota yang lain. Sebagaimana hak didatangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi kata, wa iza hasatta fala tabghi. Dan apabila dengki engkau, maka jangan engkau kerjakan dengan dia. Apabila dengki engkau, maka jangan engkau melampaui. Dengan bahawa jangan engkau kerjakan akan dia dengan anggota zahir. Mana? Jangan kita tadilah dengan percakapan sama telah pula, jangan kita khianat. Khianat tu cari tu bomo tu lagi berat lah pulanya. Jangan engkau kerjakan, jangan engkau melampau bila datang sifat dengki, dengan bahawa biar dengki tu duduk dalam hati je. Lepas tu mujahadah lah supaya dengki tu hilang. Tak hilang lagi, kerana tabiat manusia ni seumpama tu, bila tidak menzahirkan di luar, maka lepas daripada dosa dengki. Tu hak satu daripada dua perkara. Ni hak yang kedua ni pula. Bukan setakat kita tidak menzahirkan hak dengki di hati dengan lidah ataupun anggota zahir yang lain. Hak yang keduanya, bahawa engkau benci, bahawa benci engkau daripada diri engkau, akan kasihnya, akan berkenangnya diri engkau hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hambanya. Bukan setakat kita tidak menzahirkan di anggota lidah contohnya, bukan kita kena benci. Kita kena benci kepada diri kita yang kasih, yang berkenan supaya hilang nikmat daripada sekalian hambanya, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita benci hati kita seumpama tu. Kenapa kita nak dengki? Itu semua adalah bahagian masing-masing yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi nak hilang kasih di hati, suka di hati. Tadilah orang menega bersaing menega tu, macam mana kalau menega dia merosot? Bagaimana? Sukalah hati kita. Kalau kita katalah dia menega maju, tiba-tiba dia jatuh sakit, sukalah kitanya sebab dia tak menega, kedai dia tak buka. Orang mari tengok-tengok kedai dia tutup, mari kedai mana dia masuk? Kedai kita. Mari di hati, biar dia sakit lama-lama sikit.
Gimana? Ha? Yelah kalau tidak lambat habis. Apabila hak saingan tu tak mari kerana ada keuzuran contohnya, tengok kemas dah, balik dah, habis cepat hari ni. Kenapa habis cepat? Hak sebelah tak buka, dia sakit. Oh, molek kalau dia sakit panjang sikit. Tengok. Gimana? Ni tabiat ni. Lepas tu kata kalau cuba kita fikir duduk tepat seumpama tu. Gimana kamu? Duduk tepat seumpama tu, gimana keadaan hati kita? Dia ada, kita kurang. Dia uzur tak mari meniaga, kita cepat habis barang. Hati kita mari ke mana pula? Kenang tak hati kita kalau dia lama sikit tak buka kedai? Makna apa? Lama sikit lah. Dia sakit contohnya, berkenang ke tak? Berkenang lah. Kenapa? Sebab dia tak mahu nega hutang kita. Ni apa sini? Mana? Kena benci akan diri kita tu. Kenapa kita seumpama tu? Berkenang kasih hilang nikmat daripada sekalian hamba Allah Subhanahu wa taala. Berkenang pula sekalian hamba Allah ni diturunkan bala. Sakit tu bala lah. Hak ni hak duk diam ni. Hak tak ada buat apa-apa ni. Tapi kalaulah dia khianat tu dak cerita dak tu. Hak tu habis dah tu. Dah sebesar dengki. Khianat dah sebesar dengan anak Adam. Khianat pula cari tuk bomo. Hak tu buat kerja yang boleh membabitkan kesyirikan. Hak tu habis dah tu. Pada ni sekarang di hati tu masih lagi ada cita hilang nikmat, tapi tidak zahirkan dengki itu di anggota lidah kita contohnya. Hak yang pertama, hak ni bukan setakat tidak zahirkan di lidah, tidak zahirkan di anggota yang lain. Kita tak buat apa-apa pun, bahkan kita kena benci akan diri kita, yang mana diri kita tu kasih berkenang hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana kita benci akan hati kita yang seumpama tu. Ini yang kedua. Hak yang pertama, tidak menzahirkan sahaja. Deki duduk di hati, tidak menzahirkan di anggota lidah dan anggota zahir yang lain. Yang kedua ni pula, benci engkau daripada diri engkau tu. Akan kasihnya, akan berkenangnya diri engkau tu hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hamba Allah. Kenapalah hati kita jadi seumpama tu? Berkenang di hati biarlah saudara kita hok nega maju tu biar jadi tok maju. Turun bala, sakit pula, suka kita dengar. Kenapa hati seumpama tu? Kena tanamkan kebencian kita ke diri kita sendiri. Yang ada di hati cita yang seumpama tu. Ini untuk melepaskan diri kita daripada dosa dengki, dosa besar tu. Dua perkara. Yang mana dua perkara ni dia salah satu daripada dua lah. Salah satu daripada dua. Kalau hanya setakat tidak menzahirkan, hanya setakat tidak menzahirkan di lidah ke hak sifat dengki di hati, hak tu khilaf ulama sama ada lepas ke tak lepas daripada dosa dengki. Tapi kita ni pilih kata lepas lah, tak kenalah dosa dengki. Hak yang kedua, dia benci akan dirinya, akan hatinya yang cita hilang nikmat seumpama tu. Hak yang kedua ni lah, hak ni lepas daripada sedengki, hak tak ada khilaf. Mana hak dengki yang mana dicatatkan dosa besar yang tak ada khilaf adalah hati dengki serta berperanan pula dengan anggota zahir yang lain. Hati dengki, lidah berperanan.
Hati dengki, anggota zahir lain berperanan. Itu tak ada khilaf, itu berdosa. Ada ni, dia 3 keadaan. Orang dengki ni ada 3 keadaan. Yang tak ada khilaf, orang ni akan dicatatkan dosa besar dengki adalah dia dengki serta diikuti dengki dia tu dengan anggota zahir. Ada ni, itu tak ada khilaf, itu berdosa, dosa besar. Yang kedua, hati dengki, tetapi dia setakat di hati je. Anggota zahir tidak berperanan. Pandai ni, perkara yang pertama tu, anggota zahir tidak berperanan. Bukan anggota zahir menyalahi pula. Lidah orang dengki dengan fitnah, dengan nak menjatuhkan, dia menyalahi dengan bahu lidah tu memuji pula, kempen pula supaya orang jadi dengki tu menega jadi kehoram-horam mari. Tu. Hak yang kedua ni, dengki ada di hati tetapi tidak menzahirkan di anggota lidah. Contohnya, hak ni khilaf ulama. Dicatatkan dosa dengki ataupun tidak. Tapi kita ni lepas ada dosa dengki, hak pertama tu. Tetapi kalaulah anggota zahir pun tidak dia tidak menzahirkan dia anggota zahir, hak dengki di hati, serta dia benci pula akan dirinya yang ada sifat dengki. Hak inilah yang tidak ada khilaf ulama, orang ni lepas daripada dosa. Hak duk perkara yang kedua ni. Duk perkara yang kedua ni, hak ni tak ada khilaf, dimaafkan. Tak mana lepaslah daripada dosa dengki. Ada ni. Kalau duduk yang perkara yang pertama tu, dengki di hati tetapi tidak menzahirkan dengan lidah ke apa semua, khilaf ulama sama ada lepas ke tak lepas daripada dosa dengki. Kita pilih lepas dari dosa dengki, hak perkara yang pertama. Kemudian bukan setakat dia tidak menzahirkan, bahkan dia benci akan dirinya, akan berkenan hati dihilang nikmat. Dia benci pula hati dia seumpama tu. Kalau duduk tahap hak yang kedua ni, maka inilah tak ada khilaf ulama, orang ni lepas daripada dosa dengki, dimaafkan. Mujahadah untuk hilangkan sifat dengki masih lagi mari semacam hati ni. Kadang-kadang mari, kadang-kadang hilang. Bayangkan macam tadilah, macam hak bersaing tadi tu. Bersaing untuk naik pangkat, bersaing untuk dikasihi, disukai oleh orang-orang atasan. Tu ia belakalah tu. Ada ni bersaing. Ini hak saingan belaka ni. Maknanya timbul di hati dengki, tidak dizahirkan dengan anggota lidah, serta hati engkau benci pula akan diri engkau, akan kasihnya hilang nikmat Allah daripada sekalian hamba. Kalau duduk yang kedua ni, maka lepas daripada dosa dengki, dimaafkan daripada dosa dengki, tak ada khilaf ni. Pada ni. Sebab apa? Sebab benci akan diri sendiri yang berkenan hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hambanya, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada dua-dua ni, barulah lepas dia dosa dengki, dimaafkan, hak tak ada khilaf. Maka apabila menyertai oleh benci engkau, oleh benci engkau tu, oleh benci engkau, benci engkau daripada diri engkau tu lah, yang berkenan di hati hilang nikmat tu, yang sebab akan dia, yang jadi timbul kita ni benci akan diri kita ni, sebabnya apa? Oleh agama. Oleh agama. Ilmu kita ada dah. Deki ni dosa besar. Deki ni kita tidak terima pembahagian nikmat daripada Allah. Jadi mari juga deki di hati kita benci akan diri kita. Benci diri kita ni mari mana ni? Yang mensebabkan akan dia, yang jadi timbul benci di hati ni akan diri kita kerana kasih akan hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hamba ni, yang mensebabkan dia oleh agama.
Kerana agama lah. Dan mujahadah dah supaya sifat dengki itu hilang. Tak hilang juga, maka benci akan diri sendiri. Kenapa benci diri sendiri? Ada sifat dengki itu, yang menyebabkan benci itu oleh agama lah. Menyertai ni dengan tu takluk pada menyertai. Hati benci akan diri sendiri. Punca benci ni kerana agama. Tapi menyertai oleh benci itu, menyertai pula dengan suka engkau akan hilang nikmat, yang sebab akan dia akan suka engkau akan hilang nikmat tu oleh tabiat. Itu perangai semula jadi manusia gitu. Jadi sekarang ni menyertai ada dua-dua. Benci kerana ada dengki di hati sendiri. Kenapa jadi benci tu? Kerana agama lah jadi benci. Tapi benci tak benci pun ada juga menyertai dengan suka supaya hilang nikmat daripada saudara kita tu. Kenapa ada suka hilang nikmat tu? Tu tabiat. Dua-dua ada ni. Sekarang ni oleh kerana tabiat manusia mudah timbul dengki. Contoh kerana bersaing tadi, ada saingan, itu tabiat. Tapi oleh kerana kita faham agama, jadi dengki ni sifat kecelaan, maka bencilah kitanya akan diri kita yang ada sifat dengki tu. Kita benci di hati kenapa? Kerana agama. Tapi dah tabiat kita tu tetap juga suka hilang nikmat daripada orang lain pada ni. Maknanya kerana tabiat kekal sifat dengki. Kerana agama benci kita akan diri kita kok ada sifat dengki. Ini menyertai pada ni. Maka bila menyertai, kedua-dua ada. Menyertai oleh benci engkau. Benci engkau tu, benci kerana hati engkau tu ada sifat dengki. Mari mana benci tu? Yang sebab akan dia, yang menimbulkan benci engkau pada diri engkau ni oleh agama. Menyertai dengan hati benci akan sifat dengki. Tapi sifat dengki di hati tak hilang juga. Dengan suka engkau akan hilang nikmat. Ni panggil dengki. Mari mana suka ni? Yang sebab akan dia akan suka engkau akan hilang nikmat yang dipanggil dengki ni oleh tabiat. Oleh tabiat. Agama kita ni, kita punya agama, ada ilmu agama. Kita lawan dah tabiat yang salah ni. Tapi ada dua-dua. Benci ada. Benci akan sifat dengki di hati sendiri. Sifat dengki di hati tak hilang juga kerana tabiat. Ada ni. Lawan dah. Kita punya agama ni, kita lawan dah tabiat yang salah tu. Tapi tabiat yang salah tu tak hilang juga. Tak hilang jadi kena benci di hati tu. Nescaya tertolak, lepas daripada engkau oleh dosa suka engkau itu. Dosa suka hati engkau hilang nikmat. Mana apa ni? Tertolak daripada engkau oleh dosa dengki. Maksud gitulah. Oleh dosa suka engkau itu. Suka engkau apa? Suka engkau, cita hati engkau supaya hilang nikmat orang lain. Itu dipanggil dengki. Suka engkau. Suka engkau mana? Suka engkau akan hilang nikmat. Kita benci di hati kita nakkan dengki, tapi suka. Tadi kalau menega dia jadi merosak, kita suka. Dia kena balak, dia jadi sakit dalam menega, hati suka. Ada ni. Mana apa ni? Mana hati tu masih lagi ada sifat dengki. Tetapi kita benci akan diri kita yang ada sifat dengki tu. Nescaya tertolak, nescaya lepas daripada engkau oleh dosa suka engkau itu, oleh dosa dengki engkau itu.
Ni hak tak ada khilaf. Lepas dia dosa, jikalau benci di hati akan diri sendiri yang ada sifat dengki. Tapi kukuk mana pun antara agama dengan tabiat tu, kita kena lawan lah tabiat tu. Tapi tabiat semula jadi manusia ni gitulah. Tambahan pula hati kita ni berbolak balik. Ujian Tuhan pula. Alah, berpanjangan ujian Tuhan ni. Cuba kita fikir balik, kita duduk. Kalau kita duduk dekat tokek hak menega, hak duduk di meja dia, meja kira duit tu lah. Bukan kira duit pun, duduk congok di meja. Dia pun tengok sebelah tu, oh duit masuk sok modal lah. Laci dia panggil. Laci dia panggil tau. Hak bawah meja tu lah. Bukan tu. Tak ada bawah meja gitu. Hak meseng tu. Hak dia tu duit, lepas tu keluar, lepas tu masuk duit, lepas tu masuk semula apa panggil tu? Hak meseng kira tu lah. Hak sebelah tu meseng kira dia bunyi sama. Kan dia bunyi benda tu kan? Tak bunyi. Tarik keluar, masuk duit, lepas tu tutup semula. Bunyi tau. Bunyi tu. Lepas tu hak duduk meja sebelah tu tak gerak pun. Hak meseng kira duit tu. Harun hati. Harun tu tabiat tu macam mana? Hak ni kena mujahadah sungguh. Pada ni. Tapi agama Allah Ta'ala ni, kalaulah agak sukar. Sebab apa? Sebab cubaan yang seumpama tu, ada pula jalan nak lepas daripada dosa. Sebab apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan diberati akan seorang malaikat hak mampu diusahakannya. Mampu tak kita kalau duduk seumpama tu? Macam mana? Mampu? Dia pula, dah lah dia tu agak maju. Dia kata macam-macam pula. Kita duduk sindir macam-macam pula dah. Duduk sindir macam-macam. Balik kampung lah, tak laku dah misalnya. Orang dah maju ni jadi sombong pula. Pandai ni. Kadang-kadang kesombongan orang itulah yang bertambah besar lagi godaan kepada sebelah ni pula untuk menghilangkan sifat dengki. Dah dia dapat nikmat, kemudian dia sombong pula dah. Kita ni dalam keadaan memanglah hati tu benci dah diri sendiri yang ada sifat dengki di hati tu. Dia jadi sombong gitu pula. Ni kau besar ujian ni. Tak capung tabiat manusia pula ni. Kita ni manusia biasa. Kita orang awam, bukan orang yang hati suci. Bukan kata hati nurani rohani tu bersih licin minyak, bukan. Kita banyak dosa zahir pun banyak, dosa batin pun banyak. Nak kawal dosa dengki ni, nak kawal ni. Jadi dengan tabiat, dengan ujian yang berpanjang seumpama tu, jadi macam mana nak lepas diri kita dari dosa dengki? Ni. Nak lepasnya, kita benci akan diri kita sendiri yang kasih hilang nikmat daripada orang lain. Tu. Tapi menyertai ni, hati benci akan sifat dengki di diri sendiri. Tetapi sifat dengki di hati tu kekal, kerana tabiat manusia gitu. Tetapi kalau hati tu benci akan diri sendiri yang ada sifat dengki, maka lepaslah daripada dosa dengki. Hak anggota lidah tak berperanan walaupun hati dengki. Anggota-anggota tubuh yang lain tidak berperanan walaupun hati dengki. Tambah selapis laginya, perkara yang kedua, benci di hati akan diri sendiri yang ada sifat dengki tu. Maka lepaslah daripada dosa dengki. Ini ittifaq ulama, tak ada khilaf. Tapi masih lagi menyertai dengan dengki yang berpunca daripada tabiat manusia.
dan tiada diwajibkan atas engkau mengubah akan tabiat, kerana tiada kuasa engkau atasnya, atas mengubah akan tabiat tu pada kebanyakan kelakuan, kerana bahawa tabiat itu tiada dapat mengerasi akan dia, akan tabiat, melainkan mereka yang putus penilikannya daripada makhluk. Siapa yang boleh hilang tabiat ni? Mereka yang putus penilikannya daripada makhluk. Mana apa ni? Mereka yang putus penilikannya daripada makhluk. Penilikan di hati hanyalah semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa ni? Maqam musyahadah. Tak ada dah makhluk di hati. Yang ada hanyalah Allah. Barulah boleh hilangkan sekalian tabiat. Ada ni. Mereka yang putus penilikannya daripada makhluk. Hati dia tak ada dah tilik makhluk. Hati dia tak ada dah pandang makhluk. Ni bukan buat-buat ni. Hati siapa ni? Hati orang duduk maqam musyahadah. Ni orang yang basirah dia suci, bersih daripada makhluk, daripada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duk tanggening, barulah hilang tabiat manusia kebanyakan. Mana kalau manusia macam kita ni, manusia orang awam, orang kebanyakan, ilmu cukup ni. Tak ada ilmu tak bicara bab dengki, ilmu cukup. Mujahadah dah untuk hilangkan sifat dengki, tapi dengan tabiat tu tak hilang juga. Maka tak wajib kita menghilangkan tabiat. Sebab apa? Sebab kita tak kuasa. Melainkan mereka yang putus penlilikannya daripada makhluk, mereka yang sampai maqam musyahadah, barulah hilang hak tabiat, hak kebanyakan manusia. Itu kata kalau kita fikir sendiri, kalau Tuhan uji kita seumpama hak saingan tadi, macam mana kedudukan hati kita, tabiat kitanya macam mana. Tabiat kita sebagai orang awam, orang kebanyakan. Ada ni. Ni mereka yang putus penilikan daripada makhluk ni, hak sebenar. Bukan hak cakap saja tu. Tak ada makhluk di hati saya. Tak ada makhluk macam mana. Hati cepat nak marah kepada seseorang. Seseorang tu makhluk lah, nak marah buat apa? Sebab hakiki ni tak ada. Orang yang kita nak marah tu tak ada. Kita nak marah dia kenapa? Kerana percakapan dia. Kita nak marah pada seseorang tu kenapa? Kerana kelakuan dia. Percakapan dia, kelakuan dia hakikinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tu tak tilik pada makhluk, hanya tilik Allah, tak ada nak marah kepada siapa-siapa. Ni dak ni cerita bab rohani. Patang selih sikit gelepoh lalu dah. Faham lah. Mana ni? Orang ni kadang-kadang dia cerdik. Orang jenis cakap tinggi-tinggi tu lah. Maqam tinggi. Dia pun cakap berlawang sikit. Hai guana kamu ni maqam bunyi kata tinggi. Telinga merah dah kamu ni. Kita orang awam ni masa lagi senyum je. Sebab dia provokasi nak tengok. Dia ni cepat marah ke dah? Cepat marah sungguh cepat merah telinga. Kata cepat kamu ni syaitan masuk. Kata maqam tinggi, maqam rohani. Kita orang awam ni senyum lagi, dia merah telinga dah. Ni bukan belaka ni, ni bohong saja. Orang yang putus penilikan daripada makhluk tidak ada. Melainkan hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji ke, cela ke, apa perkara ke, semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan redha, mereka terima, bahkan mereka suka akan semua qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak sampai maqam musyahadah yang sebenar, hak putus penilikan daripada makhluk yang sebenar. Jadi kalau kita orang awam kebanyakan, memang kita tak mampu nak menghilangkan sifat dengki dalam ujian-ujian tertentu, kerana itu adalah mari daripada tabiat kebanyakan manusia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.